tindakan seorang lelaki yang mabuk sambil memandu di siang hari. Kejadian berlaku 11 Oktober lalu dan kini tular di media sosial. Kes memandu dalam keadaan mabuk hingga menyebabkan kematian. Kali ini membabitkan seorang pelajar tingkatan 5 yang meninggal dunia selepas motosikal ditunggangnya dilanggar seorang pemandu. Motosikalnya dilanggar kereta dipandu lelaki dipercayai mabuk. Kejadian berlaku di kilometer 4 Lebuh Raya Kajang Seremban Lekas, Kajang awal pagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami dari kumpulan Powerpuff Girl akan membentangkan isu semasa yang bertajuk Pemandu Mabuk Membunuh. Pengenalan. Kajian dilaksanakan atas dasar peningkatan kes kemalangan maut yang melibatkan antara pemandu yang memandu di bawah pengaruh alkohol dengan pengguna jalan raya yang lain di seluruh Malaysia. Yang pertama, latar belakang kajian. Kajian yang ingin dilaksanakan adalah kajian berkaitan dengan kemalangan jalan raya akibat faktor alkohol. Seperti yang kita sedia maklum, sistem pengangkutan merupakan salah satu elemen penting kepada sesebuah negara dalam memulakan langkah untuk membangunkan dan seterusnya menjadi negara maju. Namun, tidak dapat dinafikan bahawa dengan perkembangan pesat rangkaian jalan raya di dalam sesebuah negara akan menyumbang kepada impak negatif, iaitu kemalangan jalan raya yang tinggi. Pada umumnya, kemalangan jalan raya merupakan kemalangan yang melibatkan perlanggaran antara kenderaan secara tidak disengajakan atas pemandu hilang kawalan ke atas kenderaan yang dipandu sehingga menyebabkan kecederaan atau kematian. Akan tetapi, kewujudan kelompok pemandu yang memandu di bawah pengaruh alkohol menyebabkan peningkatan kemalangan di atas jalan raya saban tahun. Seterusnya, pernyataan masalah. Kemalangan jalan raya merupakan salah satu permasalahan utama yang dialami oleh setiap negara di seluruh dunia. Di Malaysia, kejadian kemalangan jalan raya membawa pelbagai kesan dari aspek sosioekonomi, kehilangan nyawa, kecacatan dan kecederaan yang dialami dalam kalangan pengguna jalan raya menyebabkan kehilangan kualiti kehidupan dan juga sumber tenaga manusia, terutama di kalangan pekerja yang merupakan salah satu sumber ekonomi penting negara. Mengapakah kemalangan jalan raya terus berlaku? Hal ini berkait rapat dengan sikap pengguna jalan raya itu sendiri. Sikap kecuaian mereka merupakan faktor dominan berlakunya kemalangan. Merujuk kepada sumber data dari Polis Diraja Malaysia, peratusan kematian di jalan raya akibat faktor alkohol di Malaysia meningkat dari tahun 2010 sehingga tahun 2016. Pada tahun 2010, sebanyak 0.71% kes telah dikenal pasti, manakala pada tahun 2016, peratusan kematian mencatat sebanyak 3.31% kes. Statistik Polis Diraja Malaysia pada tahun 2017 dan 2018 masing-masing menunjukkan sejumlah 212 dan 191 kes kemalangan jalan raya, serta disahkan positif alkohol, dan daripada jumlah itu, masing-masing merekodkan 58 dan 54 kematian, iaitu 0.9% daripada keseluruhan statistik kemalangan jalan raya. Terdapat 3 objektif kajian, iaitu yang pertama, untuk melihat data statistik kemalangan jalan raya yang berlaku disebabkan faktor alkohol dan kesannya. Yang kedua, untuk mengenal pasti hukuman yang boleh dikenakan kepada pemandu mabuk. Dan yang ketiga, untuk mencadangkan garis panduan dan beberapa langkah-langkah yang sesuai untuk mengatasi masalah kemalangan jalan raya yang disebabkan pengambilan alkohol yang tidak terkawal. Ketiga, kepentingan kajian masalah. Pertama, kesignificanan kajian. Kepentingan bagi menjalankan kajian ini pula adalah untuk mengkaji peningkatan dan peratusan bagi kemalangan jalan raya yang berlaku disebabkan faktor alkohol. Selain itu, mencadangkan beberapa penyelesaian yang bersesuaian dan boleh dilakukan untuk mengurangkan kadar kemalangan serta mengatasi masalah pengambilan alkohol yang berlebihan yang menyumbang kepada kecuaian pengguna jalan raya. Berdasarkan penyataan permasalahan yang dinyatakan di atas, diharapkan hasil keputusan penyelidikan ini dapat mengatasi masalah tersebut atau sekurang-kurangnya dapat mengurangkan kadar kemalangan jalan raya di Malaysia. Kedua, kepentingan terhadap masyarakat umum.
Kadar kemalangan terus meningkat disebabkan kecuaian dan kelalaian semasa memandu dan sebahagian yang lain disebabkan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap sikap bertanggungjawab, timbang rasa dan kesabaran semasa berada di jalan raya. Diharapkan penyelidikan ini dapat memberi kesedaran kepada masyarakat umum untuk menangani masalah kemalangan jalan raya dengan memandu secara tertib, sopan dan waspada. Dengan ini, mereka dapat berdisiplin dan bertindak secara rasional ketika memandu, memberi perhatian sepenuhnya terhadap pengguna yang lain, berhati-hati semasa berada di jalan raya dan sentiasa mengingati cokan kata pandu cermat jiwa selamat. Sikap suka menyalahkan pihak lain dan tidak mahu bertimbang rasa serta tidak bertolak ansur dan bertanggungjawab haruslah dikikis. Dan kepada pemandu yang bersikap suka memandu laju harus diingatkan bahawa lebih bagus mencegah daripada mengubati. Terdapat 4 cadangan bagi mengatasi masalah kajian ini. Yang pertama, menerapkan polisi yang lebih cekap dalam membekas pemandu mabuk dan menjatuhkan hukuman terhadap mereka, iaitu dengan mengenakan tindakan di bawah Seksyen 45A1 Akta Pengangkutan Jalan Raya. Di bawah akta ini, pemandu boleh dikenakan hukuman penjara tidak lebih dari 12 bulan atau denda tidak lebih dari RM6,000. Sementara itu, bagi mereka yang dituduh memandu dalam keadaan mabuk sehingga menyebabkan kematian, pesalah boleh dikenakan denda maksimum RM20,000 dan penjara 10 tahun di bawah akta yang sama. Yang kedua, mewujudkan dasar kawalan alkohol yang lebih ketat di mana waktu penjualan alkohol di kedai, bar dan juga restoran perlulah dihadkan. Setiap restoran dan bar juga perlulah bertanggungjawab bagi memastikan pelanggan yang membeli dan mengambil minuman beralkohol tidak dibenarkan langsung memandu. Kaedah ini akan mengurangkan pengambilan alkohol secara berlebihan. Yang ketiga, pelanggan wajiblah menempah pemandu khas atau perkhidmatan e-panggilan bagi menghantar mereka pulang ke rumah. Pelanggan yang mempunyai rancangan sosial yang melibatkan pengambilan alkohol, mereka disarankan untuk menempah awal seorang pemandu khas bagi kumpulan sosial mereka. Peraturan ini perlulah ditetapkan di setiap kedai, restoran dan bar yang menyediakan minuman beralkohol. Contohnya melalui aplikasi Grab, Maxim, MyCar dan sebagainya. Yang keempat, meningkatkan cukai alkohol di Malaysia, di mana meningkatkan harga penjualan arak yang seterusnya menyebabkan pengurangan jumlah pembelian arak. Pada tahun 2010, kajian ahli penyelidik dalam American Journal of Public Health, ia menyatakan bahawa tindakan menggandakan cukai alkohol akan mengurangkan kematian yang berkaitan dengan alkohol sebanyak 35%, kematian akibat kemalangan jalan raya sebanyak 11%, keganasan sebanyak 2% dan jenayah sebanyak 1.4%. Limitasi yang pertama, kesukaran untuk berjumpa dengan ahli kumpulan untuk berbincang dan menjalankan tugas disebabkan pandemik yang berlaku di negara kita pada masa kini. Alternatifnya, menggunakan media sosial sebagai platform untuk berhubung dan berbincang antara satu sama lain, contohnya aplikasi Zoom, Webex, Google Meet dan sebagainya. Limitasi yang kedua, tidak mempunyai peluang menemubual ahli keluarga yang menyalip mangsa yang disebabkan oleh pemandu mabuk. Alternatifnya, menggunakan artikel-artikel yang diperolehi dari internet sebagai bahan rujukan berkenaan isu ini. Limitasi yang ketiga, kekurangan peruntukan modal untuk menjalankan kempen kesedaran kepada masyarakat tentang isu ini disebabkan pandemik yang berlaku. Pelajar telah banyak menghabiskan duit untuk keperluan peribadi seperti membeli data internet untuk open and distance learning. Alternatifnya, menggunakan media massa sebagai platform untuk meredahkan isu bahayanya pengambilan alkohol yang berlebihan kepada masyarakat, terutamanya ketika memandu. Kesimpulannya, keselamatan di atas jalan raya merupakan tanggungjawab pengguna jalan raya sendiri.